Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dapat kita bersua dalam taklimat Hard Award Akademik bagi pelajar baru Kolej Kementerian Tinggi Mara Pasir Mas sesi Oktober 2020. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru yang telah pun mendaftar semalam. Alhamdulillah, saya melihat urusan pendaftaran berjalan dengan lancar. Tahniah kepada anda semua yang telah memilih Kolej Kementerian Tinggi Mara Pasir Mas sebagai tempat sambung belajar untuk sesi kali ini. Untuk taklimat akademik ini, saya Hasrul Muhammad Hassan selaku Timbalan Pengarah Hard Award Akademik, saya akan menceritakan semua perkara yang berkaitan dengan urusan akademik. Jadi, selepas ini, apa-apa yang berkaitan dengan Hard Award Akademik boleh merujuk kepada saya dan juga boleh merujuk kepada pensyarah dan ketua program masing-masing nanti. Para pelajar sekalian, taklimat akademik saya pada kali ini adalah berkisar kepada Hard Award Akademik semuanya. Saya ceritakan bermula daripada hari pendaftaran sehinggalah anda bergraduat. Rujukan utama untuk taklimat akademik ini adalah berdasarkan kepada buku peraturan akademik Kolej Kementerian Tinggi Mara MGII IK Institut Kemahiran Mara edisi 4 2019. Buku ini anda boleh rujuk di perpustakaan Kolej Kementerian Tinggi Mara Pasir Mas nanti. Para pelajar sekalian, perkara pertama yang anda wajib lakukan di awal sesi semester ialah urusan pendaftar. Urusan pendaftaran adalah satu kewajipan kepada anda semua. Pastikan anda mendaftar program yang telah anda pilih. Proses pendaftaran ini akan kita lakukan pada hari pertama sesi bermula. Selepas pendaftaran program, anda diwajibkan juga melakukan pendaftaran kursus, di mana pendaftaran kursus ini akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua. Kegagalan anda berbuat demikian, anda boleh dikenakan denda dan juga tindakan tata tertib. Selepas sahaja selesai pendaftaran program dan juga kursus, maka secara rasminya bermulalah kehidupan sebagai mahasiswa di Kolej Kementerian Tinggi Mara Pasir Mas. Di antara program-program yang terdapat di Kolej Kementerian Tinggi Mara Pasir Mas adalah seperti berikut. Yang pertama, Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa, tingkatannya adalah DEP. Kedua, Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Domestik, tingkatannya DED. Ketiga, Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik Industri, DEI. Yang keempat, Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Reka Bentuk, DLR. Yang kelima, Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan, DBN, dan Diploma Seni Bina, DSB. Okey, seterusnya kita pergi kepada tempoh pengajian. Selama anda berada di sini, anda akan mengikuti pengajian selama 3 tahun. Walaupun begitu, jika ada sebab-sebab munasabah, anda boleh memohon untuk menambahkan lagi pengajian, maksimumnya sehingga 5 tahun. Dari sepanjang pengajian di sini, kita bahagikan kepada 2 semester. Setiap semester mengambil selama 26 minggu. Jadi selama setahun anda akan mengikuti pengajian selama 52 minggu. Di setiap semester ada sesi PDP
pengajaran dan pembelajaran, minggu aktiviti, minggu ulang kaji, peperiksaan akhir dan cuti semester. Para pelajar sekalian, anda dibenarkan menukar program, tetapi bergantung kepada kekosongan dan kelulusan pengarah, dan permohonan perlu dibuat dalam masa 2 minggu pengajian bermula. Kursus-kursus yang telah anda daftar, anda juga dibenarkan membuat penangguhan, penambahan, pengguguran, penarikan dan pengulangan kursus. Semuanya perlu dimohon dalam tempoh yang tertentu mengikut kalender akademik dan ada bayaran-bayaran yang dikenakan setelah mendapat kelulusan. Bagi para pelajar lepasan Institut Kemahiran Mara, anda boleh memohon perpindahan kredit, tapi hanya khusus yang terpilih sahaja. Para pelajar perlu memohon dalam minggu pertama pengajian. Penangguhan pengajian boleh dibenarkan dengan memohon dengan menggunakan alasan yang munasabah dan perlu mendapat kelulusan pengarah barang kemahiran dan teknikal PKT. Tempoh penangguhan yang dibenarkan tidak lebih daripada 2 semester dengan maksimum 4 semester sepanjang pengajian. Di dalam pengajian anda di sini, antara aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang wajib anda mengikuti hadir adalah seperti berikut. Yang antaranya adalah kelas-kelas teori, kelas amali, studio, makmal, bengkel dan juga sebarang bentuk aktiviti kolej yang telah dirancang sepanjang setiap semester dan sepanjang tahun. Semuanya anda perlu ikuti. Walaupun begitu, jika anda mendapat cuti sakit daripada klinik dan juga hospital, anda boleh dikecualikan. Peratusan ketidakhadiran adalah sebanyak 10% sahaja, berdasarkan kepada jadual yang ditunjukkan. Jika kehadiran anda tidak mencukupi seperti syarat di atas, maka anda tidak akan dibenarkan menduduki peperiksaan akhir sama ada teori atau amali. Apabila tidak boleh menduduki peperiksaan akhir, secara automatiknya anda akan mendapat grade gagal pada kursus yang berkenaan. Di dalam pengajian dan pembelajaran terdapat penilaian yang anda perlu ikuti. Penilaian ini perlu dibuat untuk memastikan, untuk mengetahui sejauh mana tahap pembelajaran anda di sini. Oleh itu, kaedah penilaian yang dijalankan di Kolej Perguruan Tinggi Mara Pasir Mas adalah kaedah yang sama digunakan di universiti tempatan dan juga luar negara, iaitu sistem kredit GPA dan CGPA. Sistem kredit yang digunakan pakai ini akan memudahkan laluan pelajar yang hendak menyambung pelajaran pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sememangnya telah ramai pelajar lepasan Kolej Perguruan Tinggi Mara Pasir Mas yang telah berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi sama ada ke universiti tempatan ataupun swasta dan juga ke luar negara. Berikut saya paparkan grade pencapaian sistem kredit yang pakai di PKTN Pasir Mas. Pengiraan GPA dan juga CGPA saya tunjukkan di sini juga. Untuk penerangan yang lebih lanjut, insya-Allah di peringkat program akan diterangkan lebih lagi melalui pensyarah anda nanti. Di akhir penilaian nanti, jika ada
kes-kes tertentu pihak KKTM membenarkan anda mengambil peperiksaan khas. Kes-kes yang berikut sahaja yang akan kita pertimbangkan untuk peperiksaan khas. Kes yang pertama, para pelajar tidak dapat menduduki peperiksaan akhir kerana tidak sihat serta mendapat cuti sakit daripada doktor yang bertauliah, sama ada daripada klinik ataupun hospital. Kedua, pelajar semester akhir yang akan menjalani latihan industri tetapi masih terdapat satu kursus sahaja yang gagal untuk melayakkan dia menjalani latihan industri, juga dibenarkan mengambil peperiksaan khas. Yang keempat, kes di mana pelajar tidak dapat hadir ke kolej untuk mengambil peperiksaan akhir kerana tersekat oleh bencana, wabak, darurat dan sebagainya. Dan kes yang terakhir, pelajar semester akhir yang mendapat kedudukan bersyarat bertujuan untuk memperbaiki keputusan GPA. Itulah 4 kes sahaja yang akan dipertimbangkan untuk peperiksaan akhir. Keputusan pencapaian anda akan kami keluarkan dalam 1 minggu selepas pengesahan Senat. Anda boleh mengemukakan rayuan untuk semakan semula keputusan dalam masa 2 minggu selepas keputusan rasmi dikeluarkan, iaitu selepas anda mendapat slip peperiksaan, slip keputusan peperiksaan. Di dalam slip anda nanti akan ada grade-grade bagi pencapaian-pencapaian yang tertentu. Di sini saya sertakan jadual grade bagi kes-kes yang tertentu yang mungkin anda akan dapat nanti. Untuk grade WD, kita akan beri kepada pelajar yang menarik diri khusus dengan kebenaran. WX akan diberi kepada anda yang mendapat grade gagal. Di bawah WX terdapat beberapa kes lagi seperti berikut. Untuk EX, kita akan bagi kepada status pelajar yang tidak hadir peperiksaan akhir. BA, kita akan beri kepada pelajar yang tidak cukup kehadiran bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir. BX, kita akan beri kepada pelajar yang disekat daripada menduduki peperiksaan akhir akibat kekurangan kehadiran. CX, kita akan beri kepada pelajar yang melakukan kesalahan akademik semasa peperiksaan. DX, kita akan beri kepada pelajar yang gagal ujian kritikal. Dan grade yang terakhir WA, kita akan beri kepada pelajar yang tidak menyelesaikan tugasan akhir. Kedudukan pencapaian akademik pelajar setiap semester dapat dilihat kepada nilai CGPA dan GPA yang tertentu. Yang pertamanya, kedudukan baik, di mana nilai CGPA lebih daripada 2.0. Kedudukan bersyarat, di mana CGPA di antara 1.7 hingga 2.0. Dan kedudukan gagal, di mana CGPA kurang daripada 1.7 atau GPA kurang daripada 1.0, ataupun pelajar yang mendapat 3 kali berturut-turut kedudukan bersyarat.
bagi program diploma. Untuk pelajar semester akhir, status bergraduat hanya diberi kepada pelajar yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Kedudukan baik bergraduat, anda mendapat CGPA lebih daripada 2.0 dan memenuhi syarat penganugerahan. Syarat penganugerahan adalah di mana anda mendapat CGPA 2.0, lebih daripada 2.0, lulus dalam semua kursus yang diwajibkan bagi satu program, kepujian bahasa Melayu di peringkat SPM ataupun lulus bahasa kebahasaan A, ataupun dan menduduki Japanese Language Proficiency Test, yang ini bagi pelajar diploma MGII sahaja. Pelajar semester akhir adalah seperti berikut. Yang pertamanya, kedudukan baik bergraduat, di mana CGPA adalah lebih daripada 2.0 dan memenuhi syarat penganugerahan. Status graduat, tamat pengajian dan bergraduat dan layak dianugerahkan diploma. Jika pelajar semester akhir mendapat CGPA lebih daripada 2.0 tetapi ada kursus lagi yang gagal, maka pelajar tersebut hanya mendapat kedudukan baik, tidak bergraduat dan perlu mengulang semula kursus yang gagal dan tidak layak untuk mendapat penganugerahan diploma. Pelajar yang mendapat kedudukan bersyarat iaitu CGPA 1.7 dan 2.0, pelajar tidak bergraduat dan perlu memperbaiki grade dan tidak layak untuk penganugerahan. Dan untuk kedudukan gagal di mana CGPA kurang daripada 1.7, maka anda tidak bergraduat dan ditamatkan pengajian dan tidak layak untuk penganugerahan diploma. Syarat-syarat lain penganugerahan diploma adalah mendapat CGPA 2.0 atau lebih bagi semester akhir pengajian, lulus dalam semua kursus yang diwajibkan bagi satu program, lulus bahasa Melayu di peringkat lulus bahasa Melayu dan dapat kepujian di peringkat SPM, dan atau lulus bahasa kebahasaan A bagi program yang melibatkan akreditasi MQA. Bagi pelajar-pelajar yang cemerlang yang mendapat CGPA 3.5 ke atas, maka akan dianugerahkan Platinum Award dan akan dicatatkan pada scroll dan transkrip. Manakala bagi pelajar yang mendapat CGPA 3.5 atau lebih tetapi tidak mendapat GPA 3.5, anda hanya dianugerahkan Emas Gold Award dan akan dipamerkan pada scroll dan transkrip. Dan untuk anugerah dekan bagi pelajar yang dapat GPA 3.5 ke atas pada satu semester. Di akhir taklimat ini saya tunjukkan hala tuju pendidikan MARA sebagai tambahan kepada pelajar semua. Selepas tamat daripada pengajian di Kolej Perguruan Tinggi MARA ini, anda adalah layak untuk menyambung pelajaran ke UniKL ataupun ke universiti-universiti awam dan swasta yang lain. Dengan itu, tamatlah sudah kalimat saya pada kali ini. Saya doakan anda semua
dapat menamatkan pengajar di Kolej Kebun Tinggi Muara Pasir Mas ini selama 3 tahun yang telah ditetapkan, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.